Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dan kumpulan saya akan menerangkan mengenai kepelbagaian budaya makanan dalam pelbagai bangsa di Malaysia. Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa yang unik dan diterima oleh masyarakat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum seperti kaum Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan Dusun dan sebagainya. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian budaya di Malaysia. Faktor ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi perpaduan kaum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita sedia maklum, rakyat Malaysia bergantung kepada beberapa jenis sumber makanan yang berbeza. Dan antara sektor utama yang menyumbang kepada sumber makanan di Malaysia adalah pertanian, perikanan dan juga peternakan. Jadi disebabkan kegiatan ini telah jalankan sejak daripada dulu lagi, maka sumbangan diberikan terhadap makanan tradisi Malaysia amatlah besar. Dan juga wujudnya apa yang kita boleh panggil pengkhususan makanan bagi setiap negeri-negeri di Malaysia. Jadi untuk mengupas dari segi keistimewaannya pula adalah apa yang kita boleh nampak di Malaysia adalah asimilisasi butuh kari yang asalnya daripada India telah diasimilisasikan cara masakan dan hidangannya untuk menepati cita rasa rakyat Malaysia. Dan ada juga beberapa makanan yang kita sangka asal daripada negara-negara luar seperti India atau China, rupanya berasal daripada Malaysia sendiri, hasil daripada air tangan masyarakat Cina dan India di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan tentang keistimewaan dan keunikan makanan kaum Melayu. Dalam makanan kaum Melayu, terdapat keunikan makanan kaum Melayu dapat dilihat melalui sifat, tekstur dan juga rasa. Ada yang tahan lama seperti dodol, pedas seperti sambal dan berlemak seperti lemang. Dalam adab pemakanan bagi kaum Melayu pula, orang Melayu banyak memberi penekanan dalam konsep Islam, iaitu di mana kesopanan dan kesantunan adalah kunci utama dalam adab ketika makan. Masyarakat dahulu juga banyak menggunakan pantang larang sebagai satu teknik pengajaran, terutamanya kepada kaum-kaum muda. Contohnya, pantang larang yang banyak digunakan adalah lelaki hendaklah duduk bersila ketika makan dan perempuan hendaklah duduk bersimpuh ketika makan. Dan juga makanan yang kita makan hendaklah dihabiskan supaya makanan tersebut tidak berasa sedih kerana dibazirkan. Ciri masakan India adalah berasaskan 3 perkara ini, iaitu rempah ratus, manisan dan juga minyak bijirin. Masyarakat India mempercayai bahawa penggunaan rempah ratus dapat meningkatkan kesihatan seseorang individu tersebut. Manisan seringkali kita lihat akan diraikan semasa sambutan Deepavali. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa manisan merupakan simbol sebagai kejayaan dan juga tanda terima kasih mereka terhadap Tuhan. Yang terakhir sekali ialah minyak bijirin. Minyak bijirin sering digunakan oleh masyarakat India kerana ia telah termaktub di dalam kitab dalam kepercayaan mereka. Antara adab dan tata sajian masyarakat India adalah makanan dihidangkan di atas daun pisang bagi menggantikan pinggan dan mangkuk. Seterusnya, jari tangan kanan pula digunakan bagi menggantikan sudu dan garpu, dan hanya golongan atasan sahaja yang menggunakan sudu dan garpu. Sebelum makan, jari hendaklah dibersihkan terlebih dahulu kerana masyarakat India amatlah mementingkan kebersihan. Dan selepas makan, sisa-sisa makanan yang tertinggal di atas pinggan hendaklah dihabiskan kerana ianya dianggap tidak menghargai makanan.
Salam sejahtera, nama saya Milka Otniana Nakseli, nombor metrik 75637. Pada hari ini, saya akan membentangkan sejarah masakan Cina di Malaysia dan adab makan masyarakat Cina. Masyarakat Cina berhijrah ke Tanah Melayu pada zaman penjajahan Inggeris untuk bekerja di lombong-lombong biji timah. Kesan daripada penghijrahan tersebut ialah kepelbagaian dalam jenis makanan di Malaysia. Resepi asal dan tradisi makanan yang mereka bawa dari selatan China telah diubah mengikut cita rasa tempatan. Masakan Cina di Malaysia adalah berdasarkan masakan Hakka, Cantonese, Fujian dan Teochew. Di Malaysia, restoran-restoran Cina yang menyediakan makanan-makanan halal semakin berkembang kerana peminat-peminat masakan Cina yang semakin ramai. Seterusnya ialah adab makan masyarakat Cina. Kebiasaannya, masyarakat Cina makan dengan menggunakan penyepit. Mereka tidak akan membuat bising dan mengetuk menggunakan penyepit kerana perbuatan tersebut dianggap biadab. Penyepit akan diletakkan secara melintang di atas mangkuk supaya tidak menyentuh meja. Saya akan memberikan beberapa contoh dan cara masakan makanan tradisi masyarakat Cina di Malaysia. Contoh yang pertama adalah kuih bulan. Langkah pertama adalah dengan menyediakan sugar sirap yang terdiri daripada campuran adunan maltose, air, gula, irisan lemon dan garam ke dalam periuk sehingga adunan menjadi pekat dan adunan tidak merebat dan dibiarkan sejuk. Langkah seterusnya adalah sugar sirap, minyak kacang, air abu, tepung kek dan secubit garam kemudiannya dikacau, dibungkus dan dibiarkan selama 1 jam untuk kulit kuih bulan. Untuk intinya pula adalah bijirin atau kekacang yang sudah disangai, juga boleh dicampur dengan buahan kering. Contoh yang kedua adalah mi wantan. Ianya dapat disediakan dengan mi yang telah ditos dan digaul sebati bersama kicap, minyak bijan dan lada sulah. Bagi menyediakan supnya pula, air, sup bunjut dan ayam dimasukkan bersama dan direbus sehingga mendidih dan hidangan siap untuk dihidangkan. Contoh yang terakhir adalah tidak lain dan tidak bukan adalah yong tau fu. Sos hitam disediakan dengan mengisar dan dimasak sehingga sebati yang terdiri daripada tauco, tepung jagung, kicap lemak manis, sos tiram, gula pasir, air, ikan bilis dan garam secukup rasa. Bagi menyediakan supnya pula adalah dengan menumis bawang putih dan halia. Assalamualaikum, nama saya Nabilah Tirah dan nombor metrik saya ialah 73645. Saya akan membentangkan contoh dan keunikan makanan di Sabah. Terdapat pelbagai makanan unik di Sabah, antaranya ialah amplang. Amplang ialah sejenis makanan ringan yang diperbuat daripada ikan dan juga merupakan makanan tradisional orang Tawau dan Sadakan. Lazimnya, pengunjung yang datang dari Sarawak dan Semenanjung akan membeli amplang sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Selain itu, contoh makanan Sabah yang unik ialah latok. Latok ialah sejenis rumpai laut dan juga dikenali sebagai anggur laut. Latok merupakan salah satu makanan tradisional bagi masyarakat kaum Sulu dan Bajau. Tambahan pula, latok juga terkenal oleh disebabkan khasiatnya yang banyak. Contohnya, kaya dengan vitamin C, kalsium, protein dan lemak tidak tepung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan faktor-faktor yang membuatkan makanan tradisional di Sabah terkenal di negeri Semenanjung. Antara faktor-faktornya ialah makanan tradisional yang digemari oleh warga Sabah yang sedang belajar ataupun yang sedang bekerja di Semenanjung Malaysia sudah pasti akan merindui masakan kampung halaman mereka. Selain daripada itu, anjuran festival makanan yang terdapat di Malaysia juga membantu masyarakat mengenali keunikan masakan yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, festival makanan yang diadakan baru-baru ini di Kota Kinabalu. Selain daripada faktor, saya juga akan menerangkan kepentingan makanan tradisional. Pertama sekali, makanan tradisional dia dapat memupuk perpaduan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Sebagai contoh, menghidangkan makanan tradisi di rumah terbuka. Selain daripada itu, industri makanan juga dapat melahirkan insan-insan yang berjati diri kebangsaan dan juga patriotik.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang makanan-makanan tradisional yang terdapat di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak, mereka terdapat pelbagai etnik dan kaum. Contohnya Melayu Sarawak, kaum Iban, kaum Bidayuh dan Melanau. Bagi makanan tradisional kaum Melayu Sarawak terdapat banyak. Antaranya ialah laksa Sarawak dan bubur pedas. Bagi kaum Iban pula, antara makanan tradisional bagi mereka ialah manuk pansuh dan medim belacan. Manuk pansuh adalah sejenis ayam yang dimasak dengan buluh, manakala medim belacan adalah sejenis sayur yang dimasak dengan belacan. Makanan ini adalah makanan wajib ketika menyambut hari perayaan mereka, contohnya ketika hari Gawad. Bagi kaum Bidayuh pula, antara makanan tradisional bagi mereka ialah asam siuk dan kersam. Asam siuk merupakan ayam yang dimasak dengan beras dengan menggunakan buluh, manakala kersam merupakan daging babi yang ditapai dan makanan ini dapat ditahan dalam tempoh masa yang lama. Antara makanan tradisional bagi kaum Melanau ialah linut dan sagu. Linut merupakan antara makanan yang popular bagi kaum mereka, dan sagu merupakan pengganti kepada nasi, contohnya sagu muka. Akhir sekali, bagi makanan tradisional orang Ulu ialah nuba layasia dan urung ubin. Urung ubin merupakan ubi yang dilenyek dan dimasak. Begitu, masyarakat majmuk yang terbina ini telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik, aman dan kaya dengan pelbagai budaya, terutama dari segi makanan. Makanan tradisional telah memberikan impak yang sangat besar terhadap kesatuan dan perpaduan kaum di negara ini. Sebagai contoh, beberapa jenis makanan warisan yang berasal daripada budaya kaum India dan Cina tetapi sangat terkenal dalam kalangan kaum Melayu. Begitu juga sebaliknya. Makanan tradisional di Malaysia terlalu banyak dan seronok jika kita dapat terkait dan mempelajari sejarah adat makanan dari setiap kaum di Malaysia. Budaya makanan ini haruslah dikekalkan dan tidak ditelan oleh kepelbagaian makanan yang lain seperti makanan segera yang mudah diperolehi. Sebagai rakyat Malaysia, haruslah mempromosikan budaya makanan ini kepada siapa sahaja mahupun orang asing. Sekian sahaja daripada kami.